السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan izin dan kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita boleh sambung majlis ta'lim. Sebelum kita baca Riyadhus Salihin, ada beberapa perkara saya bagi selesaikan dulu. Di antaranya soalan-soalan yang masuk dalam telefon banyak sangat. Ada yang tak jawab, dia pemarah, dia kata Ustaz sombong. Dia marah Pak Amin. Tetapi ada sebahagian soalan tu memang tak boleh nak jawab kerana tak cukup ilmu untuk jawab. Saya katakan wallahu alam. Tapi 2-3 hari ini lebih kurang ada dalam 9 soalan yang mampu boleh nak jawab 4 saja. Sebab baki itu ada soalan yang memang tak tahu nak jawab. Satu yang tak boleh nak jawab, dia tanya, kenapa selama ini saya berdoa dan Tuhan tak mau makbul doa saya? Jadi bila ustaz baca pun rasa macam nak sebab, tak tahu nak jawab. Kerana ikhwan, Allah menyebut 2 ayat dalam Al-Quran. Satu, Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Kamu minta, aku nak bagi. Yang kedua, Allah Ta'ala firmankan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, maka katakanlah aku begitu hampir dengan dia. Qarib, cukup dekat. Dan kita ikhwatul iman yang mempunyai akidah ahlu sunnah berkeyakinan Quran adalah perkataan Allah, bukan perkataan makhluk, dan Quran tidak berdusta. Bila Allah kata kau minta aku nak bagi, demi Allah dia akan bagi. Mintalah. Dan mintalah dalam keadaan hati kita merasakan Allah itu cukup dekat dan hampir dengan kita. Ada soalan tanya, saya minta tapi Tuhan tak bagi. Wallahu ta'ala alam. Ustaz tak boleh jawab. Ustaz kata wallahu alam. Lepas tu dia mesej lagi, dia kata urgent, tolong jawab. Tak boleh jawab, nak jawab macam mana? Bukan urusan kita, ini urusan Khalik dan makhluk. Kata wallahu ta'ala alam. Daripada 9 itu Ustaz rasa 4 bolehlah berkongsi. Yang 4 itu mudah-mudahan mungkin yang mesej itu dia dapat mendengar. Satu, soalan dia satu, saya ini hidup seorang diri, tiada keluarga, tiada ibu, tiada ayah. Jadi macam mana keadaan saya? Mungkin dia orang yang tidak kahwin lah kot, tak berumah tangga. Mak tak ada, ayah tak ada, keluarga tak ada, adik tak ada, abang tak ada. Mungkin dia yatim piatu. Lepas tu pula dia sebatang kara, tunggal lagi. Wallahu ta'ala alam ikhwan. Hidup ini Allah yang tentukan. Tetapi Allah menyatakan man amila amalan saliha min dzakarin aw untha. Sesiapa yang melakukan amal saleh daripada laki-laki dan perempuan.
Jadi Allah Ta'ala itu adil, laki-laki dan perempuan, tak kiralah dia siapa, seorang ke, 2 orang ke, 10 orang ke, dia hamba Allah. Dan Allah menjadikan dia itu sebagai firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah katakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi attaqakum. Jadi bila kita himpun ayat-ayat ini, Allah menjadikan kita untuk ibadah, laki-laki dan perempuan mesti mengerjakan iman dan amal saleh, dan yang paling akram, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Maka kita seorang ke, kita 10 ke, kita 100 ke, kita siapa pun, kita kena mempertahankan kedudukan kita, kita adalah hamba di sisi Allah. Hak tu ikhwan, rasanya tidak ada istilah pencen dalam hidup. Kita tak boleh pencen daripada jadi hamba Allah. Kita pencen dari guru, pencen daripada wakil rakyat, pencen daripada bapa menteri, pencen. Mungkin pencen daripada jadi ustaz. Satu masa kita pun dah tak larat nak mengajar, kita duduk rumah, kita pencen. Pun demikian, yang nazak di hospital, yang sakit duduk dalam CCU, ICU, mereka tetap hamba di sisi Allah. Pertahankanlah itu. Ribut, taufan, bergelombang macam mana, memandah petir di langit, merekah bumi yang kita pijak, kita adalah hamba di sisi Allah. Kita adalah hamba. Jadi jugalah doa-doa kita kepada Allah, ya Allah, Hang bagi ke aku dah nikmat, aku dah rasa dah nikmat, ya Allah. Nikmat duit ringgit, nikmat makan, nikmat berkeluarga. Cuma bagilah izin, ya Allah, sebelum aku mati, aku rasa menjadi nikmat di sisi Hang, ya Allah. Juga kita minta dalam munajat kita kepada Allah. Jadi jodoh pertemuan ini ikhwan, Allah yang uruskan. Kita nak jodoh datang. Jodoh datang, kita tak nak Tuhan tak bertemukan kita dengan jodoh. Jadi ini semua bukan hal. Ini semua bukan hal. Ada orang dia selesai hidup tanpa berkeluarga. Pada dia lebih senang. Dia hidup seorang, dia pergi mengaji senang, dia nak lebih-lebih dia nak mengihyakan sunnah lagi senang. Silakan. Silakan, itu hak dia. Tetapi jagalah apa yang Allah Ta'ala suruh kita jaga. Itu semua tidak menjadi hal. Wallahu ta'ala alam, baki tak mampu dah kita nak komen. Ada juga soalan yang menarik ikhwatul iman. Suami saya kahwin lagi satu. Ni yang best Pak Amin. Ini bicara pasal betul lah. Suami saya kahwin lagi satu. Saya langsung tak redha. Suami cakap saya tanggung dosa besar. Apa pandangan Ustaz? Dia tanya soalan ni. Mujur saya baca seorang-seorang, mem saya tak balik lagi. Kan? Subhanallah. Ikhwan, wallahu ta'ala alam. Marilah kita membuat beberapa pencerahan akidah. Satu, Ustaz bertanya, siapa yang beritahu kepada kita kahwin lebih dari satu ini berdosa, dianggap khianat dalam rumah tangga? Kalimah itu siapa yang beritahu? Dua, siapa yang beritahu kepada kita wanita yang menjadi madu kita itu dia perosak rumah tangga orang, dia perampas suami orang, wanita ini wanita bajingan? Siapa yang beritahu? Kalau wanita yang menjadi madu kita itu perampas, perosak, maka lebih rosak ayat Quran yang menyatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. Kahwinlah kamu daripada wanita yang baik-baik itu 2, 3 dan 4. Kalau wanita yang status dia sebagai isteri kedua itu perampas, maka Quran telah mengajak satu ajaran yang sangat buruk, iaitu kahwinlah wanita itu 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu rasa khawatir dengan kemampuan kamu, kondisi kamu, keadaan kamu, kamu tak boleh mengimbang perasaan emosi, Quran kata cukuplah kamu pertahan yang satu.
Ini sewajarnya berlaku pencerahan. Kita tahu jodoh itu di tangan Tuhan. Bagaimana kita boleh menuduh perempuan itu perampas, perosak rumah tangga orang? Sedangkan kita tahu itu memang ada daripada ajaran agama kita. Tidak redha ikhwatul iman bab lain. Tak redha kerana suami punya ekonomi pun dah teruk, bil layak 3 bulan dah tak bayar. Sewa rumah, tuan rumah sampai buat report polis, tak bayar sewa rumah. Anak-anak punya yuran sekolah tak bayar. Lagu ni pergi menikah lagi satu. Kita tidak redha dengan kondisi, bukan dengan hukum. Kita tidak redha dengan kondisi. Inilah kondisi yang Quran kata fa in khiftum. Kalau kamu khawatir, kamu bimbang, kamu takut kehidupan kamu akan jadi lebih tak elok, maka janganlah langkah untuk kahwin 2, 3 dan 4. Tetapi Ustaz katakan pada diri Ustaz, jangan tuduh wanita yang menjadi isteri kedua perampas. Ini sangat tidak adil dan tak betul. Kerana Quran menyatakan kahwinlah wanita yang baik 2, 3 dan 4. Quran yang suruh. Walaupun ini hanya anjuran, tetapi kalau orang dah terlibat dalam dunia itu, kita tak boleh tuduh. Kita pergi serang dia. Daripada bini pertama serang dia, bawa mak dia, bawa tok dia, bawa pak mentuanya, bawa keluar ICU, CCU, semua heret pergi serang perempuan tu. Perempuan tak guna, gatai, tak sedar diri. Tak boleh ikhwan. Ini satu dosa dan kesalahan yang besar. Kita tak setuju, kita boleh tak setuju, bawa dalil kita, kemukakan ayat-ayat kita. Tetapi kita menghentam urusan kehidupan orang, ini tidak betul ikhwan. Ini salah. Ini salah. Dan kalau kita nak marah, marah suamilah, jangan marah isteri kedua. Kecuali memang dia jahat sungguh. Dia mai pun, muka pun jahat. Macam Nyonya Mansur. Cengih bukan main punya mai. Ini, dia kata kat kita, lah ni aku dah rampas lelaki hang nak buat apa kat aku. Oh, yang tu jahat nah. Yang tu boleh masuk KL gangster. Yang tu memang jahat. Ini wanita baik-baik, jodoh pertemuan. Wallahu ta'ala alam. Redha ke tak redha, sudah jadi kahwin 2. Jadi buatlah sesuatu supaya kita tenang, rumah tangga kita tenang, berdoa pada Allah, minta tolong pada Allah, dan lebih memandang kepada kehidupan akhirat daripada ujian atas dunia ini ikhwan. Wallahu ta'ala alam. Ada satu soalan Pak Amit. Hidup kami penuh dengan malapetaka. Sejak kahwin, orang kata mungkin terkena sumpah mak bapak. Kami sekeluarga pernah mandi bunga, buang sihir, tapi masih macam tu juga. Apa pandangan Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Kalau mak ayah kita pernah sumpah, mungkinlah. Bukan sihir, sihir tak ada hak. Allah memakbulkan doa dia, kita kena. Seperti Allah makbulkan doa kita, orang lain kena. Orang yang dizalimi berdoa, Allah makbul doa dia. Kawan yang buat zalim, kena. Allah memakbulkan doa si zalim. Macam bomo. Dia nak buat orang. Allah makbulkan doa dia. Bila Allah makbulkan doa dia, ada pihak jadi mangsa. Kena santau, kena sihir. Bukan soal sihir, tak. Soalnya Allah makbul. Mungkin kita kata ini malapetaka. Tak, Allah makbul. Belum ada makhluk dalam dunia ini yang dia boleh bagi mudarat tanpa izin daripada Allah. Belum. Ini yang kita ucap pada waktu subuh dan pada waktu asar. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa dia? La yadurru ma'asmihi syai'. Tidak ada yang boleh bagi mudarat di bumi ataupun di langit. Kalau ada benda itu boleh bagi mudarat di bumi dan di langit, kamu keluarlah dan kamu akan berhadapan dengan kekuasaan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa ikhwan? Walillahi mulkus samawati wal ar. Kerana Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Ini semua urusan Allah. Sihir wujud. Kita percaya sihir wujud. Ini i'tiqad ahlu sunnah. Tetapi kita tetap percaya kesemuanya berlaku dengan izin Allah. Ujian daripada Allah.
Mak bapak pernah sumpah, aku sumpah hang tak selamat, hang gatai sangat mau kat jantan tu. Aku meluat tengok jantan tu. Mak bapak sumpah. Hak perempuan ni pun nak nikah, ayah tak mau jadi wali. Start kereta pecut sampai ke Siam. Menikah di Siam, balik mai, ayah nak kata apa? Mak dengan ayah kata, tak apalah hang menikah, hang buat kat aku hari ni, besok anak hang buat dekat hang. Hang nanti menangis macam aku menangis hari ni. Start daripada hari ni hang jangan pijak dah benda rumah aku. Hang bukan anak aku. Apabila ayah mak sebut lagu tu, kita akan terkena. Kenapa? Jasa mereka kepada kita cukup besar. Kita keluar daripada perut mak, masa tu kita tak kenal Tuhan, kita tak kenal agama dan Nabi, tapi kita kenal mak. Mak kita kenal lebih awal dari kita kenal Tuhan, agama dan Nabi. Bermakna jasa dia besar. Orang sebanyak tu punya jasa, tiba-tiba kita bagi hancur lumat hati dia, Allah juga melihat. Maka dia pun berdoalah dalam hati sengap-sengap supaya dia nak tengok kita susah. Allah makbul doa dia, kita kena. Tapi bukan sia, yang ni bukan sia. Ini pemakbulan. Allah makbulkan doa hamba dia. Seperti mana bila kita berdoa, Tuhan juga akan makbul doa kita, ikhwan. Maka apa yang kita kena buat? Allah Ta'ala, ikhwan, dia bagi kat kita sekeping hati. Hati kita ini, ikhwan, dia lebih alim daripada mufti-mufti dalam dunia. Hati kita lebih cepat berfatwa sebelum orang lain berfatwa. Bila mata kita tengok sesuatu, perasaan kita rasa sesuatu, hati akan habaq sesuatu. Kadang-kadangnya hati abang, apanya mata tengok, itu lebih benar daripada peristiwa yang kita tengok. Kita sakit, demam 2-3 hari, hati kita kata ni pasal dosa yang banyak kot. Hati kita kata. Barulah kita tanya orang demam, doktor kata musim dia. Tapi hati kita tak jawab musim. Ketika hati kita rasa, mungkin kita buat salah dekat mak, cepat-cepatlah kita istighfar, kita bertaubat dan kita minta ampun. Kalau hati kita rasa ni semua pasal aku makan benda haram kot, cepat-cepat kita stop. Kalau hati kita rasa ni semua pasal Allah saja nak bagi aku dah khianat banyak, cepat-cepat kembali ke pangkat jalan. Kalau mak ayah masih hidup, ziarahlah, ziarah. Dia hambat dengan penyampu pun tak apa. Hak ni kita belajar dengan Kasim Selamat. Mak Dara kata pada dia, Kasim Selamat, kau mai buat apa? Lantai rumah aku pun hang jangan pijak. Pergi sana, pergi sana. Kasim berunduk 2 tapak. Gamaknya Kasim baca Riyadhus Salihin, dia taat pada mak mentua. Mak mentua macam mak betul. Walaupun perangai dia macam mak Dara, jasa mak mentua bela bini kita. Jangan kita herdik dia, jangan kita benci dia. Kalau kita rasa kita salah, mak, cik minta maaf mak. Muka lagu hang ni aku tak maaf. Itu hak dia. Juga ada cacatan di sisi Allah. Seorang anak datang minta maaf, ibu tak mau maaf. Ketika ibu tidak memaafkan anak, Allah telah cabut daripada diri ibu itu sifat keibuan yang dia tak sedar. Jatuh dah sifat ibu dia. Bila jatuh sifat ibu, hidup ibu itu pelan tak berkat. Dia buang sifat ibu. Itu anak. Itu anak. Mana mungkin ibu tak memaafkan anak? Ini bukan ibu. Ibu yang telah hilang sifat ibu. Bila ibu hilang sifat ibu, maka dia akan jadi manusia biasa. Tak ada istimewa apa. Macam cikgu hilang sifat cikgu. Cikgu masuk kelas bakmik, dia mengajar kan? Tiba-tiba cikgu hilang sifat cikgu. Cikgu hilang sifat cikgu. Dia masuk kelas, dia tak mengajar. Dia tak tengok anak murid sebagai anak murid. Hampa ni semua bagi susah aku. Hampa punya pasal aku kena maki awal. Hampa punya pasal aku kena raik katih periksa hampa. Bila cikgu hilang sifat cikgu, suasana kelas akan hilang, suasana sekolah akan hilang, anak murid tak boleh sayang, rahmat Tuhan tak turun. Maka ibu adalah ibu, ayah adalah ayah. Jangan buang sifat itu. Marah kita macam mana anak-anak buat salah, kita maafkan dia. Kita maafkan dia, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Hak lain semua saya tak jawab, dekat tu je saya boleh jawab. Baik, ikhwan, kita sambung hadis pada malam ini.
Rasanya ikhwatul iman, kita sampai pada muka surat 119. Kita masuk hadis yang keempat dalam bab ini. Rasanya ikhwan, kita masuk di antara hadis-hadis yang penting kita jadikan muhasabah. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, rawahul Bukhari. Baik. Hadis yang keempat ini kita masih berada dalam bab muraqabah. Bab muraqabah. Apa makna muraqabah? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nak bagi tahu kepada kita, kita kena ada sifat muraqabah. Apa dia? Kita merasa diri kita ini dekat dengan Tuhan. Dan sememangnya perasaan itu wujud. Dan Allah mampu beri pada hamba-hambanya Allah redha. Ini di antara hadis. Nawawi jadikan sokongan pada bab itu. Memang telah wujud perasaan itu. Dan kalau perasaan muraqabah ni tak ada dalam diri kita, bermakna kita hilang satu, kita kata satu bahan yang penting dalam mencari kasih dan cinta di sisi Allah. Kita kena rasa Allah dekat dengan kita dan kita kena rasa kita dekat dengan Tuhan. Macam tadilah ikhwan. Apa? Dia rasa Tuhan tak memakbulkan doa dia. Ini dengan Ustaz katakan astaghfirullahalazim, kita tak berhak komen orang. Tapi itu di antara soalan menunjukkan hilang muraqabah. Itu menunjukkan kita tidak menjalinkan hubungan dengan Tuhan. Tak menjalinkan hubungan. Muraqabah kita hilang. Dan Allah Ta'ala ni dia akan uji kita zahir dan batin. Ikhwan, mari kita tengok satu contoh muraqabah yang dahsyat. Ustaz ingat hadis yang kita baca malam ni ikhwatul iman adalah hadis yang sangat hebat. Walaupun dia pendek, tetapi renungan kita itu jauh ikhwan, akan buat kita termenung seketika. Inikah kehidupan Nabi? Inikah kehidupan para sahabat? Dan inikah hakikat perjalanan yang sedang kita terokai? Mari kita tengok terjemahan Melayu dia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya kamu, ini Anas, dia bercakap pada orang di zaman dia. Sesungguhnya kamu melakukan amalan yang menurut pandanganmu amalan itu lebih kecil daripada rambut. Padahal kami para sahabat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilainya termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Ini dahsyat ikhwatul iman, sangat dahsyat. Anas dia mungkin hidup di zaman dia. Orang-orang masa itu mula tidak melihat Rasulullah. Mereka belajar dengan para sahabat anak didik Rasulullah. Anas menceritakan, Anas kata, innakum, sesungguhnya hampa ini la ta'lamuna a'malan. Hampa ini sedang melakukan suatu amalan, hiya adaqqu. Amalan itu kamu sangkakan pada mata kamu, amalan itu lebih halus daripada selai rambut, sya'ar, selai rambut. Rambut ni begitu halus, begitu nipis, begitu ringan. Ikhwan, bila rambut jatuh, siapa sedang? Rambut gugur, siapa sedang? Rambut jatuh, ada bunyi macam motorkar berlanggar, berdebam. Rambut siapa tu? Rambut siapa tu, faham? Bukan rambut kita, rambut orang lain. Jatuh berdebum bunyi. Tak rasa pun. Orang kanser kadang-kadang dia garu kepala dia gatal, dia garu-garu, tiba-tiba segenggam rambut ada di tapak tangan dia. Kanser. Sakit dah, apa dah? Anas kata, aku ni masih panjang umur. Aku mengaji dengan Nabi, dapat hidayah zaman Nabi. Aku tengok hampa buat satu amalan, pada aku amalan tu cukup berdosa besar. Tapi hampa merasakan amalan tu punya ringan, punya halus, tak ada makna. Bahkan hampa tak masukkan dia dalam dosa. Kunna, kami masa hidup zaman Nabi, na'udduha,
kami menganggap apa yang kamu buat sekarang ini ala ahdi Rasulillah, pada zaman Nabi, minal mubiqat, daripada muhlikat. Mubiqat dengan makna muhlikat, yang berdosa dan merosakkan hubungan kamu dengan Tuhan dan agama ini. Masya Allah ikhwan. Tengok. Apa kita nak kata Pak Mi? Perbezaan begitu dahsyat. Ini nama dia muraqabah. Hati melihat hubungan dengan Tuhan. Orang zaman Anas, bukan zaman kita 2013. Orang zaman Anas. Anas di antara sahabat Nabi doakan umur panjang, harta banyak, anak banyak. Subhanallah. Anak dia banyak. Banyak mana anak dia? Yang mati dulu 120 orang. Yang mati sebelum dia mati 120 orang. Kalau kita tanya yang mati 120 orang, bapak tak ada lagi, anak mati dah 120 orang. Yang hidup banyak mana? Yang hidup dia tak tahu. Yang hidup dia tak tahu. Banyak. Kaya. Kaya, umur panjang, kaya. Dan Nabi doa pada dia apa? Berkat. Berkat. Oh subhanallah. Ini Anas bin Malik. Apa dia? Mak dia Ummu Sulaim. Mak dia Ummu Sulaim. Bila lahir Anas kecil, mak dia minta Nabi mendoakan. Mak dia minta Nabi mendoakan. Itu tengoklah ikhwan. Kita kalau sekali fikir ikhwan, apa hubungan akikah dengan budak-budak? Tak dapat. Tetapi selain daripada benda kita fikir tak dapat, kerana akikah itu Nabi ajak, di situ dia ada hubungan yang tak nampak, nama dia hubungan berkat anak-anak itu besar. Berkat. Setiap sunnah adalah berkat ikhwan. Apabila terputus satu sunnah dengan hidup kita, bermakna terputus satu berkat. Terputus satu berkat. Terputus satu berkat. Bid'ah ni ikhwan, bid'ah ini laknat. Bid'ah benda terkutuk. Bid'ah menghubung kita ke neraka. Apabila wujud satu bid'ah, kita makin hampir dengan neraka. Wujud satu bid'ah, putus satu berkat. Wujud satu bid'ah, mati satu sunnah. Bid'ah sangat dicintai oleh syaitan. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah menulis kitab tafsir yang bernama Tafsir Ibn Qayyim. Dia menafsirkan surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Di antara kerja syaitan, dia membisikkan di dada manusia. Was-was. Maka di situ dalam tafsir dia, Ibn Qayyim kata, di antara benda yang iblis bisik kepada kita, nombor satu sekali, dia bisik supaya kita nampak syirik bukan dengan wajah syirik. Tak apa dia kata buat. Kenapa ikhwan? Kerana iblis tahu siapa yang syirik kepada Allah, dia tak akan bau keampunan dan syurga Allah. Dia tak akan bau. Pasal apa? Yang tu yang jadi pada dia. Aba wastakbara, Allah Ta'ala katakan wa kana minal kafirin. Kamu jadilah orang yang kafir. Dalam kamus para ulama kata ay qati' min rahmatillah. Setiap kekafiran memutuskan manusia dengan rahmat ilahi. Setiap kekafiran memutuskan manusia dengan rahmat ilahi. Bermakna iblis adalah orang yang diputuskan daripada mendapat rahmat Allah. Pasal apa ikhwan? Pasal dia syirik kepada Allah. Dia tahu dah syirik Allah tak ampun. Maka dia berusaha sedapatnya mungkin hasut umat Muhammad ini buat syirik. Daripada keturunan Bani Adam, semua buat syirik. Dan kita tengok Al-Quran sentiasa bagi tahu benda itu. Ya Bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadha siratim mustaqim. Wahai anak Adam, jangan kamu sembah akan syaitan. Dia musuh kamu yang jahat. Tetapi sembahlah aku, inilah jalan aku yang sangat lurus. Dia paksa orang. Kadang-kadang syirik, dia bagi nampak wajah usaha, wajah ikhtiar, dia bagi nampak wajah tu. Kata, ni bukan syirik ustaz, yang ni pelari. Dia bukan syirik ustaz, ni tangkai, yang ni azimat, yang ni nak buat pengadang, yang ni pasal sakit, pasal mambang-mambang ni banyak duk kacau ni.
Pakai ni dia taklah kacau sangat. Dia bagi nampak itu wajah ubat, wajah perubatan. Hakikatnya Nabi kata apa? Nabi kata inna ruqa wa tamaim syirkun. Nabi kata jampi serapah yang tak sebut nama Allah, tak baca Al-Quran, tak baca doa Nabi dan tangkai-tangkai adalah syirik, Nabi kata. Abdullah bin Mas'ud balik ke rumah tengok isteri mengenakan di tangan anak dia tangkai. Abdullah bin Mas'ud potong dandan. Dia kata keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak akan pakai tangkai kerana Nabi menyebut itu adalah syirik. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Iblis suruh kita buat syirik kerana dia tahu orang buat syirik putus daripada rahmat Allah. Kalau kita berjaya ikhwan mengatasi hal itu, kita tak syirik pada Allah. Imam Ibn Qayyim kata apa? Iblis suruh kita buat benda yang kedua, tapi dosa dia cukup parah. Apa dia? Bid'ah. Nombor 2, lepas daripada syirik, naik johan, jatuh pada bid'ah. Naik johan. Kenapa ikhwan? Antum bayang. Anas kata, apa yang hampa buat ni zaman Nabi ini dosa besar, tapi zaman hampa tak dosa besar. Zaman hampa ni hampa nampak benda tu apa dia? Hiya adaqqu a'yunukum minasy'ar. Kamu nampak lebih halus daripada rambutnya halus, tapi zaman Nabi ini lorong ke neraka. Baik ikhwatul iman, saya katakan pada antum, apa Nabi sebut kepada para sahabat? Nabi kata apa? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat masuk ke neraka. Sahabat dengar kalimah ni, ikhwan, lari mereka daripada bid'ah. Bid'ah ini buat kita masuk neraka, ikhwan, bukan main-main. Umat zaman Anas bin Malik melihat bid'ah bukan ancaman. Mereka lihat bid'ah apa dia? Istihsan. Apa dia? Mengelokkan, menyempurnakan. Memanglah Nabi tak buat maulud-maulud ni, tapi kita buat nak bagi elok lagi. Anas kata hampa nampak kecil macam rambut, kami nampak mubiqat, muhlikan, yang membinasakan agama dan dosa dia besar di sisi Allah. Itu zaman Anas, ikhwan. Zaman kita macam mana? Zaman kita, Pak Mik, kita kata ke orang jangan buat bid'ah. Pak Mik tahu dia kata apa kita? Dia kata hang kalau nak ikut Nabi, pergi mengajak naik unta. Nyahana Viva ni pasal apa? Subhanallah. Hang kalau nak ikut zaman Nabi, nasi kandak hang tak boleh makan, martabak hang tak boleh makan, hang kena makan kurma dengan air zam-zam, baru hang ada akal. Dia kata kat kita baru ada akal. Subhanallah. Kalimah ini kalau diucap di zaman Nabi, orang itu keluar daripada agama. Tapi kalimah ini diucap oleh ulama pada zaman hari ini. Apa ini, ikhwan? Kehidupan apa ni? Agama apa ini? Zaman Nabi, siapa meninggalkan satu sunnah, dianggap orang itu telah ada simptom munafik. Kenapa? Hanya orang munafik tak suka dengan sunnah. Zaman ini, simptom itu begitu banyak pada kaum muslimin. Orang yang menegak sunnah pula dianggap sewil, dianggap sesat, dianggap menyeleweng. Kalau kita nak khutbah jemaat, nak khutbah Jumaat, dan kita nak kembalikan khutbah macam zaman Nabi, dia kata kita sewil, gila dia kata. Yang ni khutbah kan melalak dia kata. Khutbah dengan melalak dia tak tahu beza. Kita ajak kaum muslimin bila khatib baca doa, khatib pun tak sunat angkat tangan, jamaah yang duduk pun tak sunat angkat tangan. Kita punya duk habaq tiap-tiap kali khutbah, anak tekak ni dah jatuh atas mimbar, kita jolok masuk balik. Tekak ni sampai terkeluar punya duk habaq. Dia tak mau dengar. Dia kata pelik depa ni baca doa pun tak boleh angkat tangan. Bukan tak boleh, dalam khutbah Nabi tak angkat tangan. Hadis itu disimpan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dia dalam bab Jumaat. Sahabat tengok khatib baca khutbah dengan angkat tangan.
Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, angkat tangan. Sahabat yang tengok khatib buat lagu tu, dia kata semoga Allah memburukkan tangan khatib itu kerana ini tidak dibuat oleh Nabi. Sahabat tengok satu benda tak hidup, benda sunnah tak hidup zaman mereka, dia berkata inilah zaman yang paling buruk. Mereka mendoakan keburukan. Tapi zaman kita, bila kita tegakkan sunnah, orang mendoakan buruk kat kita. Orang kata kita bawa ni mungkar. Subhanallah. Ini zaman Anas masih hidup. Ini nama dia muraqabah. Kita dah putih perasaan mencintai apa yang Allah cinta, mencintai apa yang Nabi cinta, ikhwan. Nabi ajak kita buat akikah. Akikah sunnah Nabi. Nabi ajak macam mana, ikhwan? Cukur rambut budak bagi botak. Jangan cukur macam pekan batu belah batu bertangkuk tu. Tinggal satu aja depan, lepas tu ketegak ya Rabbi. Sampai mak dia pergi masuk dalam batu lah. Budak ni punya bertegak. Telok temakui punya pasal. Telok temakui punya pasal. Cukur bagi botak. Pasal apa, ikhwan? Zaman jahiliah, lepas mereka cukur rambut ni semua, mereka sembelih kambing. Mereka ambil darah kambing, lumuk atas kepala. Bila Islam datang, Islam cukur-cukur sampai habis, ambil za'faran, lumuk atas kepala. Sekarang ni ada jual za'faran semua di farmasi ke, lumuk atas kepala. Dah habis dah cukur kepala, Nabi suruh sembelih kambing seekor, kambing 2 ekor. Ikutlah anak tu lelaki ke perempuan. Dah habis tu, rambut budak tu kita boleh timbang 5 gram bandingkan dengan harga perak. Kalau rambut budak tu 1 gram, perak 1 gram berapa dit? Lepas tu sedekahlah pada jumlah rambut itu sama berat dengan perak. Sedekahlah pada orang susah. Lepas tu makanan yang kita sembelih tu, agama ajak kita bahagi dia sama macam kita bahagi korban. Nak sedekah, nak hadiah, nak makan sendiri. Tapi beza dia masak dulu. Masaklah apa pun. Korma ke, dalca ke apa, janji masak kambing. Panggil orang makan. Kesyukuran. Lepas tu setiap orang yang datang disunahkan mendoakan kepada ibu bapa dan anak yang baru dilahirkan. Sunnah baca doa. Pergi kat budak tu. Pegang-pegang budak tu, ya Allah, hang berkatilah budak ni, ya Allah, hang bagilah kepada dia hati iman, hati tauhid, hati akidah. Hang jadikanlah budak ni hamba yang saleh, dan hang jadilah budak ni rezeki pada mak bapak dia dunia dan akhirat, ya Allah. Setiap orang yang hadir majlis akikah, sunnah mulut dia cakap lagu tu pada budak-budak dan ayah mak yang buat akikah. Habislah akikah. Itulah akikah. Kalau kita buat lagu ni, kita buat sunnah. Satu rahmat ilahi turun. Tapi orang kita dia tak puas dengan sunnah Nabi. Bila buat akikah, dia nak buat tahlil. Tahlil tu untuk orang arwah, untuk orang mati. Ini bukan rumah orang mati, ini rumah budak baru beranak. Mau budak tu mati ke? Peruk-perak beratib, la ilaha illallah. Budak tu pun pening. Aku hidup ke aku mati? Bunyi macam orang mati. Tapi aku kekah. Kalau kenui kekah, tak buat tahlil, orang anggap kekah tu tak ada berkat. Perasaan apa dah melanda jiwa kita ini? Ini perasaan mungkar dan maksiat. Anas kata apa hampa punya perasaan? Kalau Nabi hidup, Nabi hukum hampa ni daripada mubiqat, pembuat dosa besar. Hampa sanggup tinggal sunnah. Hampa sanggup buat dosa. Subhanallah, ikhwan. Orang hari ini tak boleh pisah dengan tahlil dalam majlis akikah. Kita menyatakan ini seburuk-buruk amalan. Buat tahlil dalam majlis akikah ini maksiat. Ini tidak wujud dalam sunnah Nabi. Buatlah seperti Nabi ajak. Kita terang ni Pak Amir, sampai terkeluar pula lagi sekali halkum. Terkeluar lagi sekali halkum. Bubuh balik. Kita pergi rumah dia buat kekah, dia ratib juga Pak Amir. Astagfirullahaladzim. Nak kata apa panjang? Kita nak kata apa? Kita tahu bila masa kita terang kat dia Al-Quran, kita terang sunnah, kita sebut martabat sunnah, apakah gambaran dia nampak keterangan kita ini? Dia nampak kita berbohong? Dia nampak kita apa?
Kah dia nampak kita bawa ajaran sesat? Kah dia nampak kita ni satu makhluk daripada planet Pluto mai turun ke bumi? Duk terang kat dia sunnah. Dia rasa makhluk apa ni? Kita duk terang, jangan buat tahlil, jangan buat tahlil, jangan buat tahlil. Cukup dengan doa budak-budak. Dia tak puas hati. Dia kata hilang berkat. Anas telah melalui zaman ini, ikhwan. Dikatakan kepada sunnah, waqila hadza munkar. Dikatakan kepada sunnah, ini munkar. Ini munkar. Ini munkar. Kita buat majlis. Kita buat majlis. Dia pesan ke ustaz, dia kata ustaz, sekejap lagi ustaz tolong buka majlis. Ustaz duduk, ustaz bacakan khutbatul hajah. Bagi salam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah. Ustaz baca sampai habis khutbatul hajah. Dah habis-habis dah semua. Dia mai Pak Amir, dia kata apa? Saya minta ustaz buka majlis, ustaz tak buka. Kita dah habis majlis, dia kata tak buka lagi. Rupanya dia faham buka majlis itu baca Fatihah. Marilah kita mengambil keberkatan majlis kita ini, kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Dia faham. Hang tu buka majlis. Ustaz kata dak. Nabi seumur hidup tak pernah buka majlis dengan Fatihah. Nabi buka dengan khutbatul hajah. Bila kita kata khutbah, dia nampak dua. Khutbah jemaat, khutbah raya, khutbah nikah. Dia nampak begitu. Tak. Menyebut Al-Fatihah beramai-ramai, Al-Fatihah, lepas tu meyakini Al-Fatihah sebagai pembuka majlis, ini daripada akidah bid'ah. Tidak. Kenapa kita kena sebut Fatihah? Lebih baik kita kata membuka majlis dengan Quran. Kan lebih umum. Tetapi Nabi sendiri membuka majlis dengan khutbatul hajah. Dengan memuji Allah. Dengan berselawat. Maka kita ikut cara Rasulullah. Bagi salam dan kita memuji Allah. Berselawat kepada Rasulullah. Itu sekurang-kurangnya kita buka majlis. Tapi kerana kita tak sebut Fatihah, dia anggap majlis itu tak buka-buka tapi dah tutup. Subhanallah. Sama juga kita sebut tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sahaja. Nabi tak baca surah wal asri. Marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Tak. Subhanakallahumma wa bihamdika itu kafarah. Majlis itu kalau kita baca, kita tutup dengan tasbih. Nabi kata apa? Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam majlis itu tidak sengaja akan diampun oleh Allah. Akan diampun oleh Allah. Anas duduk zaman dia tengok, dia kata subhanallah. Aku rasa hampa tak layaklah hidup zaman Nabi. Kan kita pula kata Pak Amir kan, kalaulah kita boleh hidup zaman Nabi, kita pula. Anas pula kata apa malam ni, kalau hampa hidup zaman Nabi, hampa lari ya. Pasal semuanya hampa buat ni mubiqat. Daripada dosa muhlikat yang membinasakan. Kita pula kata laukana nabi bainana. Kalaulah Nabi duduk depan aku, tak payah Nabi. Kalau umat duduk dia buh penampak, seminggu masuk ICU nanti arwah lagu tu. Pasal apa? Bid'ah. Bid'ah. Atas kubur bid'ah. Majlis salat jenazah bid'ah. Baca khutbah jemaat bid'ah. Salat biasa bid'ah. Banyak sangat bid'ah. Artinya hati kita ini tidak lazat, tidak muraqabah. Hati kita ini belum ma'rifah, belum mengenal sunnah Nabi yang benar, ikhwatul iman. Sunnah Nabi yang benar hati kita belum kenal. Hari ini ikhwatul iman, kita jumpa hadis Al-Imam Al-Bukhari menunjukkan kepada kita bagaimana sahabat di zaman Nabi. Dan bagaimana Nabi ajak sahabat melihat agama, ikhwan. Bohong di zaman Nabi benda besar. Di zaman kita apa bohong ni? Pilihan raya kalau tak bohong macam mana? Tapi ni pasir dua butir. Pasir dua butir. Macam mana? Tak boleh wujud pilihan raya. Tak boleh wujud. Jadi orang besar kalau tak cakap bohong, tak boleh wujud.
Tapi bohong di zaman Nabi apa? Nabi kata, man ghasya falaysa minna. Siapa bohong, bukan daripada kami. Ikhwan, bahasa tu besar ikhwan. Nabi tolak dia. Nabi tolak amalan dia. Nabi tolak ibadah dia buat. Man ghasya laysa minna falaysa minna. Siapa bohong, bukan daripada kami. Zaman kita, bohong apa dia? Bohong rempah ratus kehidupan. Orang jual insurans, kalau tak bohong macam mana? Jual kereta, kalau tak bohong, salesman, sale girl, kalau tak bohong macam mana? Tak apalah, sale. Ustaz pun kalau tak bohong macam mana? Tengok, rempah ratus kehidupan. Tapi zaman Nabi, bohong satu dosa yang besar. Boleh menghilang kesaksian dalam mahkamah Islam. Pasal dia bohong. Kita bohong. Kita bubuh pula. Bohong sunat. Bohong sunat. Dia ingat puasa aja sunat. Bohong pun sunat juga. Subhanallah, ikhwatul iman. Apa ni? Artinya kehidupan kita ini kehidupan yang sangat terkutuk. Sangat jelek. Kehidupan kita ini kehidupan yang menyeleweng, ikhwan. Zahir, batin, hakikat, seluruhnya menyeleweng. Bid'ah masuk ke neraka. Ulama-ulama zaman kita kata bukan semua bid'ah masuk ke neraka. Ada juga bid'ah hasanah. Nabi kata bid'ah masuk neraka. Ulama, orang yang dipercaya agama zaman kita, bantah Nabi. Dia boleh kata apa? Bid'ah tak semua masuk neraka. Anas kata, kalau kami tengok hampa cakap lagu tu, kami tolak kesaksian hampa. Allahu Akbar, ikhwatul iman. Macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak pulih keadaan kita ni, ikhwan? Kita nak pulih macam mana perhubungan kita ni? Kita nak kembalikan jiwa, perasaan hati kita kepada agama ni macam mana, ikhwan? Kalau kita baca khutbah jemaat tak pegang tongkat pun orang marah. Kita azan sekali hari jemaat pun orang marah. Tak apalah kalau yang marah ni kawan duk sembelih ayam di market, tak apa. Yang marah ni duk ada jabatan agama. Itu bukan jabatan haiwan. Macam mana dia boleh marah sedangkan kita buat itu agama? Yang kita buat itu agama, jabatan agama marah. Betul ke orang ni? Yang kita buat itu hadis mengiktiraf sunnah. Orang yang duduk majlis fatwa marah. Yang duduk majlis fatwa tu bukan nak memfatwakan pasal lembu dan kerbau. Pasal agama, dia marah. Kita kata menurut sunnah yang sahih, tiap-tiap kali subuh tak perlu baca doa kunut. Doa kunut ini kita baca ketika salat witir. Dia marah kita. Dia kata ilmu tak cukup, mengaji tak habis, bawa ajaran sesat. Sedangkan yang kita baca itu sabit daripada urusan Nabi dan kehidupan dia. Dia marah kita. Kalau yang marah kita ni yang rompak bank, tak apa. Sambil duk rompak bank, dia duk marah. Apalah subuh tadi kuno tak baca, biar rompak bank lagi bagus. Tak apa. Dia perompak. Tapi yang marah kita ni duduk kerusi agama. Kenapa kau marah kami buat kerja agama? Dia kata kita menyeleweng. Anas kata, sebelum kita mengeluh keadaan ini, ikhwan, hadis kita baca malam ni, Anas telah mengeluh keadaan itu. Menunjuk betul lah Nabi kata, ikhwan, apabila dibangkitkan aku dengan kiamat, Nabi buat jari telunjuk dengan jari tengah ni. Dan Nabi merapatkan dua jari dia. Nabi kata kiamat dengan kelahiran aku begini. Dan Nabi kata di antara kiamat besar ialah matinya seorang Rasul. Itu tanda hari kiamat. Dunia penuh dengan persengketaan. Tapi ketika dunia bersengketa, Nabi kata umat aku akan pecah 73, satu golongan yang selamat. Nabi sebut keselamatan ummah itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang dengan aku, berpegang dengan sahabat aku. Kita berpegang dengan dua benda itu. Orang tuduh kita tak selamat lagi. Nabi kata lan tadillu abada. Kamu tak akan sesat buat selama-lamanya kalau kamu berpegang dengan kitab Allah, dengan sunnah aku dan sunnah para sahabat. Subhanallah, ikhwatul iman. Sahabat mana yang buat kekah masuk tahlil ni? Cuba tunjuk seorang. Bukan sahabat kita, sahabat Nabi. Sahabat kita berlambak. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi mana ni bila mati buat tahlil ratib macam tu?
Tak ada, ikhwan. Tidak ada. Maka bila tidak ada, kita tak buat. Kenapa tak buat? Kerana Nabi kata pegang dengan sunnah aku, dengan sunnah sahabat. Ketika itu kita merasa nikmat kita hidup di atas petunjuk ilahi, ikhwan. Nikmat. Nikmat. Tetapi orang boleh tuduh sesat. Demi Allah, kesesatan itu kembali pada orang yang tunjuk, sedangkan dia tidak berada di atas petunjuk Allah dan Rasul. Jaga, ikhwan. Kita jaga diri kita, ikhwan. Hadis yang berikutnya, ikhwan. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan cemburu Allah Ta'ala jika seseorang mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Ikhwan, Nabi beritahu kepada kita pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada sifat cemburu. Allah Ta'ala ada sifat cemburu. Tapi sifat cemburu ni tak ada dalam sifat 20. Ada Pak Mik? Dalam 20 sifat tu ada cemburu? Tak ada. Kita pergi habaq Tuhan cemburu, dia marah kita betul. Dia kata, hang mengaji apa Tuhan duk jealous ni? Tapi hadis Bukhari Muslim kata Tuhan jealous. Tetapi seperti biasa ikhwatul iman, sabil ahlu sunnah wal jamaah, jalan yang ahlu sunnah wal jamaah pegang apa dia? Cemburu Tuhan itu tidak sama dengan cemburu makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tak sama. Nama yang sama, tapi tidak akan sama. Mana boleh sama? Tak boleh sama. Seperti Puspawangi. Kenapa Puspawangi? Puspawangi kata kepada mak dia dengan bapak dia. Bapak dia nama Stanggi. Betul Pak Mik? Mak dia nama apa? Kemian kan? Dia kata kan? Puspawangi kata dekat mak dia. Mak dia jawab serupa macam bapak dia. Puspawangi kata, mak dengan bapak ni serupa. Mak Puspawangi jawab apa? Kalau aku dengan bapak hang serupa, mana jantan, mana betina? Betul Pak Mik? Ya, tetap tak boleh sama. Sebutlah kita ada mata, Tuhan ada mata. Tak boleh sama. Tak boleh sama. Dulu polis, orang tua-tua panggil apa? Mata-mata. Mata-mata. Kalau mata, dua ni, naked eyes. Tapi kalau mata-mata, bapak polisi. Mata-mata bapak polisi dengan mata-mata kita sama tak? Tak sama. Mana boleh sama? Mana boleh sama? Muka surat dengan muka pintu. Mana boleh sama? Tapi dua-dua muka. Seorang muka surat, seorang muka pintu. Tak boleh sama. Jadi ada satu benda yang kita kena terima. Apa dia? Kita kena mensifatkan Allah seperti mana Allah mensifatkan diri dia. Belajarlah akidah dan tauhid daripada Al-Quran dan Sunnah. Jangan belajar daripada sumber yang lain. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri bertaubat daripada akidah Mu'tazilah dan akidah Ibn Kullab. Kembali dia kepada akidah Ahlus Sunnah. Itu yang kita duk baca dalam Al-Ibana fi usul ad-diyanah. Kita duk baca banyak kali dah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari duk betulkan balik. Punya detail dalam kitab Ibanah tu, satu bab punya detail. Kadang-kadang kita baca sampai nak jemu. Begitulah dia pernah sesat dan dia nak membetulkan kesesatan itu, ikhwan. Allah Ta'ala ada sifat cemburu. Kita pun ada cemburu. Ya. Cemburu kita ni cemburu makhluk. Banyak kekejian, banyak kepincangan, banyak kelemahan. Kita bila kata cemburu, emosi terganggu. Kita bila kata cemburu, nafas kita mula berubah. Sifat tak elok menguasai jiwa. Mata kita akan jadi liak. Pemikiran kita dia pusing macam kalkulator. Cemburu kita lebih pada negatif. Tapi cemburu Tuhan bukan macam tu. Apa makna cemburu Tuhan? Allah Ta'ala itu yaghar, cemburu. Wa ghairatullah, cemburu Allah Ta'ala itu bila
apabila dia melihat seorang hamba mendekati apa yang dia haram. Bila hamba itu mendekati benda haram, Allah Ta'ala cemburu. Dia main sifat marah, dia main sifat benci, dia main sifat meluat. Aku buat hang, aku tak bagi hang sentuh benda tu, hang pergi sentuh. Hang sentuh. Hang sentuh benda tu. Dalam banyak-banyak benda Allah Ta'ala paling meluat. Dia meluat apa? Dia meluat syirik. Antum, hadis yang pertama kita baca tadi dengan hadis yang kedua, dia macam ironi. Dia macam pi seiring dan sejalan. Hadis tadi menceritakan kehidupan Nabi dan sahabat. Hadis yang ini pula bagi tahu kenapa Nabi membentuk jalan sunnah dan sahabat meneroka jalan sunnah dan mereka tinggal semua jalan. Mereka hanya istiqamah dengan satu jalan pasal mereka takut pada cemburu Allah. Allah cemburu ni masa bila, ikhwan? Dia tengok kita tak duduk atas jalan dia. Dia cemburu. Dia cam muka kita. Dia ambil maklumat kita. Dia simpan pasal kita. Dia akan buka di hari akhirat. Pasal apa hari tu hang buat benda yang aku tak bagi buat? Dia sangat cemburu. Dan hari akhirat esok dia tanya dengan marah. Maka kerana itu, ikhwan, apa sahajanya Allah tak suka. Banyaklah benda Tuhan tak suka. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah sebut. Nabi kata apa? Nabi kata, ma min ahadin aghyarallah, ma min ahadin aghyaru minallah an yuzna abdahu au tuzanni ummatahu. Nabi kata apa dia? Nabi kata tak ada Allah satu hamba dia pi buat satu benda kemuncak cemburu Tuhan dekat dia. Ada satu benda ni Nabi kata kalau hamba tu buat, cemburu Tuhan pada dia tu meluap-luap. Apa dia? Apabila dia berzina. Apabila hamba itu berzina, Allah tak mau tengok dah muka dia. Tuhan ni sampai peringkat tak mau tengok dah muka dia. Bukan kata peringkat tu, Allah suruh malaikat pi cabut iman dalam dada kawan tu. Cemburunya Tuhan. Pasal apa? Aku duk kata benda ni fahisyah dan aku kata wasa'at sabila. Bukan saja benda ni keji, tapi jalan hang pakai tu jalan yang paling buruk. Aku kata dia paling buruk, tiba-tiba hang buat dia paling baik. Tuhan tak mau tengok dah muka hamba tu. Tuhan tak mau tengok dah muka hamba tu. Oh, arah malaikat cabut iman. Dia mendekati zina, iman masih ada. Dia buat aja zina, malaikat cabut iman daripada hati dia. Dia adalah hamba yang kosong dada daripada rahmat Allah. Sampai dia bertaubat pada Allah. Dan masa dia taubat, Allah mau ayat mata dia turun. Allah mau hati dia bergetar, takut Allah. Dia sekadar doa, ya Allah hari itu saya dah zina, saya minta ampun banyak-banyaklah, ampunlah dosa aku. Walhamdulillahirabbil alamin. Tak, itu bukan taubat. Tak jadi. Hati tak bergetar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman, kau taubat pada Allah dengan nasuha. Umar Al-Khattab kata, taubat nasuha apa dia? Bila kita tak ada tangan, kita nak cerita dosa kita pada Allah, hati kita jadi takut. Itulah perasaan nasuha, Umar kata. Perasaan bersih. Kalau boleh cerita macam biasa, ayat mata tak turun. Ayat mata tak turun. Kena isap okok, bagi asap tu mata mata pedih baru dia turun. Yang ni bukan nasuha, ni nama dia taubat auta. Auta kareb dia bapak ni. Jangan buat macam tu, jangan buat begitu. Susah Pak Mik. Dosa ni satu benda bila kita buat, dia melekat masuk dalam hati, dia nak keluar tu susah, ya Allah. Sangat susah. Sangat susah. Pasal dunia Nabi pernah sifat dia, Nabi kata khadirah hulwah. Khadirah hulwah. Dia hijau dan dia manis. Khadirah hijau, tapi ini kinayah. Maksud dia apa? Dia segar, dia cantik, dia memikat. Hulwah, dia sedap, dia manis, dia ada dia punya entertainment dia. Kita terlibat dengan dosa, wala'iyadzubillah, terlibat dengan dosa,
Tak pernah orang terlibat dengan dosa menangis. Tak pernah. Tengah duk berzina tu menangis. GRO tu tanya, abang pasal apa saya berdosa? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Karena itu ikhwatul iman, Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Dia kata, innal mu'min yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini riwayat Imam Bukhari. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min, sesungguhnya satu orang tu bila ada iman, kita beriman, kita cuba belajar, kita duk mai belajar iman. Tetapi ikhwan, perasaan iman itu Allah yang bagi. Iman bila dalam hati kita ini beriman dengan Allah, itu satu bab. Itu kita belajar beriman. Tetapi nak dapat perasaan muraqabah iman, bila iman masuk dalam hati, dia ada perasaan. Dia ada perasaan, dia rasa hubungan dengan Allah lebih penting daripada segala-gala. Sehingga kan dia ada challenge dalam hidup. Allah uji dia dalam bentuk challenge. Kalau hang pertahan iman, hang akan hilang sedikit daripada kemewahan dunia. Tapi kalau hang korban sikit iman, mungkin hang dapat habuan-habuan dunianya lumayan. Allah challenge dia masa tu. Orang sekadar ada iman dalam bentuk maklumat, pengajian, mungkin ketika itu dia akan kata darurat. Tak apalah darurat, saya buat bila saat, nanti saya minta ampun lah. Tapi hati saya tak mau. Ini orangnya sedang belajar iman. Tapi orang bila iman itu ada dalam hati, perasaan iman tu dalam hati, ketika Allah challenge dia macam tu, Allah uji dia macam tu, dia menangis. Dia kata, ya Allah, hang ambil lah apa yang aku ada, tapi hang jangan cabut iman aku, ya Allah. Yang ni nama dia perasaan. Supaya kita hadap belajar ni ikhwan, satu hari nanti perasaan itu direzekikan oleh Allah pada kita ikhwan. Satu hari nanti ya. Terutama saya minta Allah bagi kat saya sikit sebelum jasad ini dikapankan. Sikit perasaan itu datang bila ada challenge. Lah tak ada challenge. Tak ada challenge. Saya pergi ke Nuri dengan Pak Amit. Masuk saya dengan Pak Amit start kereta punya duk pergi ke Nuri. Duk ingat dalam hati, mudah-mudahan Allah tolong. Tak tahu sampai rumah ke Nuri dengan perut lapang, Tuhan Maha mengetahui, depa duk ratik. Saya habaq kat Pak Amit tu terang. Saya kata, saya kalau tengok orang ratik tahlil ni, saya rasa dia ludah agama dia. Satu penghinaan dekat diri saya. Tapi Allah uji saya macam mana? Rumah yang saya pergi itu rumah orang yang cukup baik. Pak Amit tahu lah rumah dia. Orang tu cukup baik. Orang baik ya Allah. Tapi hidayah sunnah tak sampai lagi kat dia. Apa saya nak buat? Ya. Kena buat pilihan. Awak sayang agama kah? Awak sayang orang kah? Nak buat aku mana panjang. Kalau panjang kena begitu. Saya nak langkah, saya kata kat Pak Amit semua, saya kata tak makan pun tak apa. Saya redha jalan sejauh lagu ni 100 kilo kita jalan, tak makan pun tak apa. Saya redha. Tetapi bila nak langkah keluar daripada rumah tu, terfikir satu dalam kepala, bagaimana perasaan tuan rumah tu? Dia tahu ustaz mai sejauh tu, ustaz tak makan, dia tahu apa perasaan dia. Aduh ya Allah, sakit dalam ni Allah tahu. Tanya Pak Amit. Pak Amit pun tak makan. Saya tumpang semangat Pak Amit. Wallahi Pak Amit sampai ayam tak sentuh. Pasal apa? Tak boleh tahan bila sunnah bercampur dengan bid'ah. Tak boleh tahan. Dia tikam masuk dalam hati. Sakit. Sampai sudah tak makan. Tapi Allah pun tolong juga. Taklah lama sangat tuan rumah keluar. Salam. Tuan rumah tanya makan dah? Satu dosa pula buat. Dosa bohong. Makan dah. Tapi ayat liuk punya kering ni. Perut punya lapar ni. Allah Maha mengetahui. Demi Allah saya bohong. Demi Allah saya cakap bohong. Pak Amit pun ada. Kita makan dah.
Saya, Pak Amir, Pakcik Syahar tak makan. Demi Allah ikhwan, tak menghina tuan rumah. Tuan rumah itu orang paling baik yang paling saya kenal. Tanyalah Pak Amir. Tetapi ikhwan, perasaan kita berhubung dengan Allah ni ikhwan lebih besar daripada kita sayang orang. Kita kena sayang agama ni ikhwan lebih daripada kita sayang orang. Demi Allah. Kalau tu satu bohong, saya istighfar pada Allah. Ampunlah dosa hamba ni ya Allah. Satu bohong. Tapi nak cakap kata saya tak makan pasal ada tahlil. Pecah hati tuan rumah. Pecah hati tuan rumah. Sekadar mana boleh tinggal tempat tu, semaksimum mungkin kita boleh tinggal, kita tinggallah majlis itu. Antum dalam Sunan Darimi, antum boleh beli sekarang. Sunan Darimi ada terjemahan Melayu sekarang. Ada 2 jilid, 4 jilid terjemahan Melayu. Di situ ada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia masuk masjid, dia tengok apa dia? Dia tengok orang duk ratib. Kan? Duk ratib aja. Subhanallah, subhanallah. 5 orang balik sana. Ujung sana pula duk takbir, Allahu Akbar, 10 orang. Ujung balik sana pula dalam masjid ada orang duk tahlil, la ilaha illallah. Abdullah bin Mas'ud masuk, tak dan buat tahiyatul masjid. Benda mula keluar daripada mulut dia, waihakum ummat Muhammad. Aku kesianlah tengok hampa ni pasal hampa dah sesat. Yang cakap tu siapa dia ikhwan? Abdullah bin Mas'ud. Dia pun bukan main makjong dalam masjid. Kalau dia masuk-masuk bagus punya duk main makjong, duk atok bunga raya dengan bunga apa ke? Betul lah Pak Mik. Dia tengok dia tasbih, dia kata waihakum ya ummat Muhammad. Kalau terjemahan kasar dia tak guna betul hampa ni. Tapi waihakum dengan makna tarahim wa ta'jub. Kesian campur heran. Itu makna waiha. Cepat sungguh hampa membuka pintu kesesatan. Kubur Nabi masih lagi merah. Sahabat Nabi masih lagi banyak duk ada tak mati lagi. Hampa dah pilih jalan lain daripada jalan sunnah Nabi. Sayang dia. Awak orang-orang yang dia cakap tu semua dia tak kenal ke depa? Depa tu bukan adik-beradik dia ke? Depa adik-beradik dia. Awak dia cakap lagu tu hati depa tak terasa ke? Depa tak ada perasaan ke? Dia masa nak cakap lagu tu, dia tak ada perasaan ke? Quran kata kepada kita, Muhammad dan sahabat dia ruhama'u bainahum. Perasaan kasih depa paling tinggi dalam dunia ni. Depa boleh sayang orang, kita tak boleh sayang orang macam depa sayang orang. Tapi pasal apa dia keluar juga bahasa tu ikhwan? Pasal sayang daripada Allah dan Rasul, mimma siwa huma, segala-gala dia akan dikembalikan kepada Allah. Rasul yang akan beri syafaat di hari akhirat untuk dia. Dia sanggup kata walaupun hati depa tu, saya dengan Pak Mik diuji, tak sanggup kata ikhwan, cuma meninggalkan majlis itu saja. Apalah akan ditimbang amal kita di hari akhirat esok ikhwan. Subhanallah. Kita boleh belajar ikhwan, tapi datang pelaksanaan dia kita gagal. Ini kita kena minta kepada Allah supaya Allah tolong kita. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Mukmin dia melihat dosa dia seperti mana bukit duduk atas kepala nak jatuh. Berbukit duduk tergantung atas kepala dia nak jatuh atas dia. Ya khafu an yaqa alaihi, dia takutlah tak tahu nak apa. Tapi Abdullah bin Mas'ud kata wa annal fajir, adapun orang fajir, orang yang tidak ada perasaan dengan Tuhan ini, yara zunubahu, dia tengok dosa dia kazuba, macam sekok lalat, marra ala anfih, yang lalat tu hinggap atas hidung dia, dia buat lagu tu je, dosa. Dia buat lagu tu je. Allah dia kata, biasalah tipu. Ni hang baru tengok aku tipu, hang tak tengok depa tipu lagi. Lagu tu punya dia cakap. Maka Huzaifah Ibn Yaman dia kata apa? Hari ini, itu zaman dia, hari ini aku tak tahu nak bermuamalat dengan siapa. Aku pilih, aku bermuamalat dengan satu orang. Pasal aku rasa dia wara, aku rasa dia saleh. Tiba-tibanya aku rasa baik itu paling jahat dalam kaum dia. Allahu Akbar. Dia kena
Dia kena. Masya Allah, ikhwatul iman. Karena itu hubungan dua hadis ini ikhwan, benda-benda Tuhan tak suka. Kita tahu zina Tuhan tak suka, arak Tuhan tak suka, riba Tuhan tak suka, tinggal sembahyang Tuhan tak suka, dedah aurat Tuhan tak suka, kita derhaka mak bapak, kita syirik, kita buat benda-benda yang tak elok, semua Tuhan tak suka. Kita tinggal. Juga Tuhan tak suka apa dia? Bid'ah. Masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Bila ada satu bid'ah, Tuhan cemburu. Hampa tak puas hati kah dengan syariat aku buat turun ni? Hampa tak puas hati kah? Nak buat kekah cara Nabi, nak buat haji cara Nabi, hampa tak puas hati kah? Apanya hampa tak puas hati? Nak buat majlis kenduri, apanya hampa tak puas hati? Saya cakap sikit lah ikhwan, kita tolonglah adik-beradik kita. Bila bak kenduri kahwin, muzik ni please lah. Tak maulah muzik ni, ambil pi buang dalam sungai lah. Kalau pi pasang muzik rumah kenduri tu dekat sungai, boya tu pi sungai lain. Boya pun tak boleh tidak. Dundam, dundam, dundam. Orang main nak makan, kita tak dan buat sunnah Nabi. Apa dia? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Nak doa pengantin. Nak doa lagu mana? Duduk satu meja 4 orang makan pun tak dengar. Duk tanya apa abang? Dia dengar kita tanya, hari ni baca tak surat khabar? Dah, kita tanya apa abang? Muzik punya pasal, dia dengar kita tanya, hari ni baca tak surat khabar? Dia kata baca dah. Apa baca dah pula? Aku tanya hang apa abang? Kita kata hang dengar aku kata apa? Tak tahu dia sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah siapa pula mati? Muzik punya pasal. Slow lah. Kalau doktor pakar kata pengantin lelaki dan perempuan ni ada sakit, depa ni kalau tak dengar muzik 2 saat mampus dia rekod. Katalah ada satu pakar gila mana abang lagu tu, bukalah sikit sudahlah, hormatlah. Kenduri kahwin ni ibadat. Yang duk pi bubuh hamba Allah tu semua pasal apa? Tak mau ayat Al-Quran pun tak payah pasang, nasyid pun tak payah pasang, no silent. Betul ke kakak? Silent saja. Kosong. Kosong. Pengantin turun makan sah. Pengantin boleh makan atas bumbung ke atas mana, biar mereka makan. Lepas tu mereka turun join dengan jemaah yang ada, mereka sambut tetamu semua. Biar orang buah mula orang salam pengantin. Tapi bagi angkat nikah dulu lah Pak Min, ni tak ada angkat nikah dulu. Salam tu ni kita nak ucap, Nabi suruh ucap barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Tu yang Mahizin tu ajak dalam lagu dia tu, sunnah tu kita nak ucap tu. Kenduri mana kita dah ucap kat maplay lagu tu? Ada Pak Jang? Tak ada. Last kali kita ucap kat Pak Mentua dah. Itu yang Pak Mentua duk menikah lepas tu nak buat lagu mana? Kita dah ucap silap orang. Hari buat kekah pun tak ada ucap, hari buat kahwin pun tak jauh. Bila lah sunnah Nabi ni nak hidup? Bila lagi? Ya kawan, Allah cemburu dengan kita bila kita tak ikut kata dia. Mudah-mudahan 2 hadis kita baca malam ni ikhwatul iman adalah muraqabah kita dengan Tuhan. Lepas ni ikhwan, An-Nawawi nak bawa satu hadis panjang. Hadis ni menarik ikhwan, berkenaan dengan 3 orang yang Allah Ta'ala uji mereka dengan 3 penyakit. Ada 3 orang, 1 orang dia kena penyakit baras. Baras ni macam penyakit sopak. Penyakit sopak dia kena. Lagi 1 Allah Ta'ala uji dia pula dengan akra. Akra ni apa dia? Rambut botak. Botak, malit rambut dia botak. Dia mau rambut tapi tak ada. Lagi 1 Allah Ta'ala uji dengan a'ma, buta mata. Tapi 3 orang ini Nabi kata mereka hidup zaman Bani Israel, bukan zaman Nabi. Maka ada satu benda pelik Tuhan buat kat mereka, nak uji mereka, nak tengok hati mereka ni ada ingat Tuhan tak. Hadis ni ada pelajaran dekat kita ikhwan. Muraqabah, hidupkan hati
Sentiasa ingat Tuhan sayang kat kita, Tuhan tolong kita, Tuhan nak dengar rayuan kita, Tuhan nak terima doa kita. Tak ada siapa boleh tolong kita kecuali Dia saja. Kita ingat macam tu, itu nama dia muraqabah. Kita sentiasa berhubung dekat dengan Tuhan. Kita tengok hadis ni macam mana Nabi nak cerita pada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.